Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah KEB 24 ataupun Kongres Ekonomi Bumiputera 24 memperkasa ekonomi Bumiputera. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang buat pertama kalinya saya kira. Benar. Benar, Datuk. Kepada yang berbahagia Encik Ibrahim Sani, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Peneraju. Jadi Encik Ibrahim, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik. Dapat juga kita bertemu ya. Minggu ni dia beberapa perkara yang teruja. Pertama adalah memang benar, ini pertama kali kemunculan saya di Bernama TV. Kedua, saya berdepan dengan idola saya daripada saya muda dahulu. Sebab bukan apa, penceritaan bukan saja Bernama TV tapi Datuk juga setelah mungkin 3 dekad, bukanlah nak out your age, cuma setelah lebih 3 dekad dia mencorakkan pelbagai cara kita untuk membentuk discussion dan perbicaraan. Itu yang penting. Dan ketiga adalah tentang KEB yang akan berlangsung lagi 2 hari nanti. Jadi banyak yang kita boleh rungkaikan kat sini. Okey, mungkin tak tahulah dengan keizinan Encik Ibrahim sendiri, apakah kita akan buka talian untuk membenarkan mungkin penonton-penonton yang bersama kita di program Ruang Bicara ini untuk berkongsi pandangan dan pendapat dan bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Kalau anda benarkan, silakan. Jadi, no problem, Datuk. Alhamdulillah kita mendapat kebenaran daripada tetamu kita Encik Ibrahim Sani. Jadi seperti biasalah kami menyediakan satu talian kepada anda di 032697 9767 68. Jadi itu dia, sudah pun jelas tertera di kaca TV anda. Baiklah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya, dan ialah macam apa ni Encik Ibrahim sendiri sebutlah, KEB ataupun Kongres Ekonomi Bumiputera akan berlangsung pada 29 hari bulan Februari hinggalah 2 Mac nanti, dan sudah pastilah satu harapan yang cukup tinggi sebenarnya diletakkan dalam usaha untuk meningkatkan prestasi dan juga kedudukan ekonomi Bumiputera khususnya. Dan sudah pastilah juga saya percaya bahawa teraju ataupun peneraju di bawah Kementerian Ekonomi sendiri mempunyai tanggungjawab, mempunyai peranan yang cukup besar sebenarnya dalam usaha untuk menjayakan apa yang ingin dicapai oleh kerajaan melalui Kongres Ekonomi Bumiputera. Tapi mungkin menarik jugalah buat permulaan ini Encik Ibrahim, kita kongsi terlebih dahulu tentang latar belakang peneraju itu sendiri dan apakah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh peneraju. Dia bermula dengan dasar ekonomi baru yang telah pun kita perdebatkan sekian lama, dan pada sekitar tahun 2011 Perdana Menteri pada ketika itu telah pun mewujudkan agensi untuk menentukan daya hala tuju dan daya saing Bumiputera yang dinamakan Teraju. Dan di dalam Teraju wujud satu bahagian di mana kita ingin membina bakat-bakat Bumiputera seiring dan sehaluan dengan dasar-dasar Bumiputera yang ingin dibentuk melalui agensi tersebut. Dan setelah kita fahami bahawa untuk menyusun semula bakat-bakat Bumiputera ini dan juga menjadikan dia sebahagian daripada teras dan usaha kita untuk membentuk agensi ataupun dasar Bumiputera yang lebih komprehensif, ia harus keluar daripada Teraju dan dibentukkan sebagai agensi tersendiri. Maka terbentuklah Yayasan Peneraju pada 14 Februari 2012 dan setelah 12 tahun beroperasi, kita pun telah baru saja 2 minggu lepas menyambut ulang tahun ke-12, kita telah membentuk 70,000 bakat-bakat Bumiputera dari segi upskilling dan reskilling melalui 5 teras utama kita, di mana kita tawarkan teras pertama adalah profesional, iaitu bidang-bidang seperti perakaunan, chartered financial analyst dan juga chartered internal auditor. Teras kedua adalah skill ataupun TVET, dan teras ketiga adalah teknologi, dan itu juga memberikan satu komponen yang agak menarik untuk kita perbincangkan
sebentar nanti. Dan lagi 2 teras adalah teras tunas akademik dan juga specialist, iaitu medical specialist, daripada MO medical officer hendak menjadi ke specialist. 70,000 keseluruhannya. Tapi daripada pandangan dan juga analisis yang Yayasan Peneraju laksanakan ataupun lakukan, secara ikhlasnya lah Encik Ibrahim, di mana kedudukan Bumi Putra bila kita bercakap tentang ekonomi secara keseluruhannya sebenarnya? Apakah peneraju berpuas hati ataupun masih lagi ada loopholes ataupun kelompongan-kelompongan yang perlu dilihat dan diisi dengan segera? Memang kita telah pun membuat soul searching daripada, bukan sahaja baru-baru ni, daripada ke-10 teras sesi libat urus yang kita adakan sempena untuk mengadakan KEB pada hujung bulan ni. Tetapi secara amnya kita memahami bahawa kita harus setuju bahawa kenyataan permasalahan kita kena jelas dan kita kena acknowledge bahawa ini adalah kenyataan permasalahan kesemua orang supaya kita dapat menyelesaikan masalah itu secara menyeluruh. Dan apabila kita menggunakan approach ataupun tindakan seperti ini, kita dapat ketahui bahawa kelompongan yang wujud adalah tentang penyertaan dan juga penguasaan ekonomi oleh Bumi Putra masih lagi lemah dari semua aspek, sama ada dari aspek penentuan bakat dan juga hinggalah ke aspek pemilik modal ataupun business owners, dan antaranya adalah disebabkan tentang mengapa bakat-bakat Bumi Putra dan juga perusahaan dan usahawan Bumi Putra masih lagi tidak dapat menyahut cabaran yang semakin ketara sekarang ni, terutamanya apabila kita sedar bahawa cabaran yang kita hadapi adalah bukan di antara Bumi Putra bersama bukan Bumi Putra, tetapi daya saing Bumi Putra di antara peringkat global. Jika kita tidak dapat berdaya saing di peringkat global, game over. Dan itu adalah problem statement ataupun kenyataan permasalahan yang telah pun dipersetujui oleh semua pihak. Kalau begitulah kelemahan dan juga kepincangan yang dapat dilihat. Kenapa ini berlaku sebenarnya? Di mana silapnya? Okey, kita kena also acknowledge, since we are on the trust punya topik ni, tiada silap dan tiada kelompongan dari segi approach, tetapi kita perlu adapt dan pivot dan improve. Kalau kita tengok iPhone kita ataupun Samsung kita pun, kita dah upgrade every year, maka dasar-dasar kita pun perlu mendapat satu upgrade ataupun pengemaskinian untuk lebih efektif dalam menangani usaha dan juga cabaran pada masa ini. Seperti contoh, pada selama 12 tahun Yayasan Peneraju beroperasi, antara tujuan kita adalah untuk mencipta kekayaan ataupun to become wealth creators. Dan dari segi itu adalah tindakan kita dalam menyelesaikan problem statement kita. If the problem statement kita adalah penyertaan dan penguasaan ekonomi lemah, maka kita cipta bakat-bakat Bumi Putra yang upskill dan reskill untuk menjadi kaya. Tetapi jelas bahawa ini tidak memadai. Melalui perbincangan yang telah pun kita adakan di peringkat Kementerian Ekonomi di bawah pimpinan Menteri Ekonomi Yang Berhormat Rafizi Ramli dan juga lembaga pengarah kami ataupun Board of Trustees, dan melalui beberapa perbincangan hala tuju dan juga labs yang telah pun dilaksanakan oleh Yayasan Peneraju di peringkat yayasan dan juga peringkat agensi sister kami iaitu Teraju dan juga Equinas dalam Kementerian Ekonomi dan sebagainya, kita dapati bahawa kita perlu upgrade dari menjadikan agensi kita sebagai pencipta kekayaan, kita perlu beralih menjadi pencipta nilai untuk bakat-bakat Bumi Putra. Dari becoming wealth creators, kita harus menjadi value creators. Dan apakah yang ingin dimaksudkan oleh value creators? Antaranya adalah untuk memastikan bahawa keperluan dan kehendak masyarakat perlu didahulukan berbanding dengan kehendak dan keperluan industri. Dan kita harus sedar bahawa kehendak dan permintaan industri sangat penting kerana mereka jenis yang bayar gaji, jadi kita perlu memenuhi keperluan mereka. Tetapi ini tidak bermaksud kita perlu ignore dan menyingkirkan keperluan dan kehendak masyarakat
untuk menjadikan bakat-bakat Bumi Putera ini lebih berguna bukan saja di peringkat industri, bahkan juga di peringkat masyarakat. Dan bagaimana kita hendak menyelesaikan isu-isu dan permasalahan masyarakat. Antaranya, of course kita boleh fikir social service dan sebagainya. Tetapi jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah masyarakat secara lebih konsisten, menyeluruh dan lestari, sustainable, sometimes kita kena jadi business owner. Dan sometimes untuk menjadi business owner itu kita perlu menyelesaikan pain point masyarakat. Dan untuk menjadi business owner yang lebih profitable, sustainable dan sebagainya, challenge kita adalah bukan untuk menyelesaikan pasaran tempatan sahaja, bahkan pasaran keperluan dan kehendak pasaran setempat dan juga serantau dan mungkin global. Dan dari segi itu kita dapat lihat, memang ada kelumpungan dan kekurangan, tetapi ini bukan disebabkan dasar-dasar yang sebelum ini masih lagi diperlukan penelitian lebih mendalam, tetapi ia memerlukan upgrade. Dan dari segi ini kita dapat kenal pasti bahawa inilah dia masanya ataupun momen yang terbaik untuk mengumumkan apakah dia upgrade berkenaan dengan dasar-dasar Bumi Putera di dalam KEB yang mendatang ini. Okey, saya nak petik daripada apa yang Encik Ibrahim sebutlah, iaitu tentang ingin melihat bahawa golongan Bumi Putera ini bukan saja terlibat dalam sektor ekonomi ini sebagai pekerja, tetapi kalau boleh sebagai business owner. Tetapi untuk menjadi business owner itu pun banyak halangan-halangan yang perlu dilihat, banyak cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Apakah kita golongan Bumi Putera ada kekuatan itu sebenarnya? Okey, itu soalan sangat bagus Datuk Shak. Sebab apabila kita buat sesi-sesi libat urus di minggu-minggu yang lampau ini, dapatan daripada sesi-sesi libat urus ini ada satu common tema, common theme, iaitu pelbagai, there's a lot of words to describe this particular finding, but bila kita cantumkan ke semua ni, sebab sesi libat urus ni untuk bagi latar belakang sedikit, ada sesi libat urus untuk pencipta kekayaan, ada sesi libat urus untuk menjadi modal insan, melatih modal insan, ada pelbagai sesi libat urus. Tapi ada satu common theme, iaitu bagaimana dan mengapa falsafah Bumi Putera masih lagi tidak dihayati oleh masyarakat Bumi Putera, terutamanya masyarakat Bumi Putera muda pada hari ini. There is no appreciation of the Bumi Putera philosophy amongst our young. Apabila kita tanyakan, kalau kita accept ini sebagai satu fenomena yang sedang menjadi sekarang, kita harus tanya soalan yang susulan, iaitu apakah itu falsafah Bumi Putera? What does it mean to have a Bumi Putera philosophy apa semua? The idea here at the end of the day adalah kepincangan yang sedang berlaku dan kemelut yang sedang berlaku tentang yang sedang melanda pada masyarakat kita. Pokok dia adalah isu ekonomi. No matter how you slice and dice it, isu dia adalah ekonomi. Dan jika kita perlu menangani isu ekonomi ini, kita perlu ada dasar yang sangat komprehensif dan menyeluruh untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi ini secara sistematik dan sistemik. Itu penting. Kedua adalah, apabila kita hendak menyelesaikan masalah ekonomi, terutamanya pada kaum Bumi Putera, ini adalah isu nasional kerana populasi Bumi Putera adalah 70% dan angka ini meningkat dalam tahun-tahun mendatang, dan daripada angka 70% itu, Muslim Bumi Putera hanya 50% lebih. Non-Muslim Bumi Putera, terutamanya masyarakat di wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak, lebih daripada 10%, 15%. So total adalah 70%, dan this number is increasing. Kalau kita boleh sediakan filosofi Bumi Putera untuk menyelesaikan masalah ekonomi kaum ini di negara kita, dan secara sekaligus kita dapat selesaikan 70% masalah population kita, ini seiring dan konsisten dengan untuk kita menyelesaikan dan mengurus tadbir masalah ekonomi negara kita yang perlu kita hadapi secara realistik. Dan secara itu baru kita fahami bahawa bila masyarakat Bumi Putera, terutamanya anak-anak Bumi Putera yang masih muda, tiada lagi appreciation terhadap falsafah Bumi Putera, maka itulah dia the main issue of us trying to identify mengapa isu-isu ini sedang berlaku dan masih berlaku. Maka soalan Datuk Shak tadi kepada saya, kenapa isu ini masih berlaku? Ada orang tak nak jadi businessman, ada orang tak nak jadi entrepreneur, ada orang nak continue nak makan gaji. Sebenarnya tak ada masalah kalau kita tak nak jadi seorang ahli usahawan.
Saya sebenarnya bukan usahawan, saya okey, tak ada masalah. Cuma adakah saya memberikan nilai yang lebih kepada komuniti saya? Dan cara saya memberi nilai lebih adalah dengan bekerja dengan Yayasan Peneraju. That is my way of giving back to my community. Tetapi kalau ada bakat-bakat lain di dalam negara kita yang ingin memberikan secara cara yang lain, seperti untuk mengusahakan perniagaan mereka ataupun untuk menjadi community leader dan sebagainya, mereka harus diberikan bimbingan dan sokongan yang sepenuhnya, bukan sahaja dari segi tindakan, bahkan dari segi dasar. Okey, mungkin ada baiknya saya diberitahu, kita belum lagi berehat. Ada satu lagi persoalan juga yang saya dah dapatkan pandangan daripada Encik Ibrahim lah. Saya tertarik hati bila anda sebut tentang cabaran dasar itu sendiri, dan bila kita sebut istilah dasar itu sendiri, tiba-tiba saya teringat kita ada seperti apa yang Tuan Ibrahim sebut di awal tadi, dasar ekonomi baru. Jadi secara ikhlasnya juga, secara jujurnya juga, apakah pandangan Encik Ibrahim bahawa pelaksanaan dasar ekonomi baru itu belum dapat ataupun tidak dapat dilaksanakan seperti apa yang kita mahukan di atas kertas khususnya, tetapi apakah anda melihat bahawa itu juga menjadi satu masalah yang mungkin perlu dilihat secara serius, terutamanya ketika Kongres Ekonomi Putra ini berlangsung nanti? Benar, Datuk. Ini sekali lagi memberikan titik tolak ataupun titik permulaan kita untuk menghayati bahawa dasar-dasar yang kita ada sebelum ini perlu dikemaskinikan. Dan dari segi itu kita dapat lihat bahawa pengumuman telah pun dibuat, iaitu ekonomi madani, di mana kesaksamaan menyeluruh harus dihayati, bukan saja dari, since we're talking about Bumi Putra, bukan saja dari kaum Bumi Putra, bahkan ke semua masyarakat di Malaysia ini. Dan dari segi itu, approach untuk menghayati dan mendalami bagaimana kita boleh menambah baik dan mengemaskini dasar-dasar ini harus berteraskan melalui 3 teras ataupun 3 pillars. Pertama adalah kemampanan ekonomi, dan kedua adalah reformasi institusi dan juga tata kelola, dan ketiga adalah menegakkan keadilan sosial. Dari segi sini kita dapat lihat, Datuk, kita tidak menyatakan bahawa kita harus menguruskan kehendak industri, keperluan gaji ataupun peningkatan produktiviti, because to us ini adalah the underlying issue that will support all the reform yang kita nak buat ni. Jadi kalau kita memberikan penelitian khusus tentang menegakkan ketiga-tiga teras ini, kita juga perlu menghayati bahawa ketiga-tiga teras ini masih lagi belum tercapai. Apa yang belum tercapai? Pertama adalah keadilan sosial. Di negara kita masih lagi terdapat kepincangan di antara, bukan sahaja dari segi kaum, tetapi penduduk di antara bandar dan bukan bandar, di antara wilayah desa dan juga bandar, di antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. There's a lot of areas of improvement. Okay. Kedua adalah tentang isu reformasi institusi dan juga tata kelola, di mana kita harus akui bahawa banyak lagi jurang di antara apa yang kita hendak terhadap isu-isu reformasi institusi dan juga penambahbaikan tata kelola yang perlu dicapai. Dan ketiga yang harus kita acknowledge adalah tentang kemampanan ekonomi negara, where we are looking into areas of improving the economic situation of the country in a sustainable way. Dan dari segi situ, penyelesaian kita melalui kerajaan perpaduan ini telah melangkaui beberapa peringkat. Pertama adalah dari segi pengumuman dasar-dasar penting seperti New Industrial Master Plan, Energy Transition Roadmap, dan juga My Digital ID. Ada banyak lagi, ada KL20 dan sebagainya, pelancaran padu seperti contoh. Dan kesemua ini adalah untuk membantu kita menambah baik kemampanan ekonomi kita, terutamanya dari segi delivery of service dan juga trying to make us a little bit more attractive untuk mendapatkan pelabur daripada luar. Okay. Dari segi penambahbaikan institusi dan integriti dan penambahbaikan tata kelola, kita dapat lihat bahawa terdapat isu-isu yang masih lagi perlu diperdebatkan. Saya faham dan saya sensitif dan saya sedar ramai orang masih lagi penat ataupun dah letih mendengar isu-isu yang sama, tetapi
just because it's tiring for us to hear it doesn't mean we shouldn't talk about it still. Benda ni because kita dah kena lalui harungi selama 10 tahun sebelum ni, kita pun dah tahu apa dah jadi. Kita perlu acknowledge dan accept perkara ini perlu lagi masa untuk diperlihatkan dan diperdebatkan, dibincangkan. Dan ketiga adalah tentang isu menegakkan keadilan sosial. Di sinilah di mana kita perlu memberikan ruang dan peluang untuk mereka memperbahaskan isu-isu bagaimana kita boleh menegakkan keadilan sosial, terutamanya apabila kita ada platform seperti KEB, di mana kali ini adalah julung-julung kalinya kita adakan perbincangan di antara kaum Melayu dan juga kaum lain-lain yang merupakan komponen yang sangat penting dalam kita membentuk masyarakat Bumiputera, terutamanya apabila kita berbincang tentang isu-isu permasalahan wilayah Sarawak dan Sabah. Dan juga ini merupakan julung kalinya ataupun pertama kalinya di mana kita melibatkan masyarakat bukan Bumiputera dalam perbincangan kita, terutamanya di sesi-sesi libat urus yang sebelum ini, hinggalah lidap kepada KEB proper yang akan berlangsung pada 2 hari lagi nanti. Okey, saya nanti akan juga mendapatkan pandangan dan juga harapan Encik Ibrahim sendirilah tentang apa yang selain daripada apa yang disebut itu, apa lagi yang perlu diketengahkan dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan berlangsung nanti. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan lupa guna talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 03 2697 9768. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang KEB 24 memperkasa ekonomi Bumiputera, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Encik Ibrahim Sani, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Peneraju. Baiklah, kita nak beralih kepada Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan berlangsung nanti pada 29 hari bulan Februari. Sesuatu yang penting dan menarik di sini, kalau ialah pandangan Encik Ibrahim sendirilah, apa yang perlu dilihat secara serius dan dibincangkan secara serius sebenarnya di Kongres Ekonomi Bumiputera ini, kalau kita kaitkan pula dengan lanskap ekonomi semasa secara global pun ianya penuh dengan cabaran yang amat getir sebenarnya. Jadi apa yang anda harapkan daripada KEB 24 ini sebenarnya? Okey, pertama kita kena tengok mood global sekarang. Dan bukan sahaja mood, tapi segala indikator ekonomi pun telah menunjukkan bahawa global slowdown sedang berlaku, low demand sedang berlaku, terutamanya dari segi permintaan daripada China dan juga Amerika Syarikat. Tahun 2024 akan menyaksikan pilihan-pilihan raya yang sangat besar serata dunia. Contoh terdekat adalah Indonesia, tetapi serata dunia pelbagai election sedang berlaku, semuanya PRU. Maka dengan itu kita akan lihat perubahan dan peralihan dasar-dasar negara di pelbagai peringkat tertinggi hinggalah ke peringkat pelbagai hala ataupun multilateral. Dan disebabkan itu kita harus lihat apa yang kita bagus buat dan apa yang kita tak bagus buat. Antara perkara yang kita kena acknowledge adalah Malaysia ni adalah merupakan hub yang paling banyak. Hub ini, hub itu, hub ini, hub itu, hub ini. Honestly, kalau kita memberikan tumpuan dan penelitian fokus terhadap kesemua benda, maka kita tidak memberikan penelitian dan fokus terhadap apa jua benda. If we are focused on everything, quite frankly, we are not focused on anything. Jadi kita harus take a step back dan kita harus tanya, what are we really good at? What are we profitable at in doing? And what are we okay to do or happy to do? Jadi kalau kita dapat jumpa ikigai ni di antara apa spirit ataupun function kita sebagai negara, maka kita dapat ketahui itulah dia niche kita untuk tahun yang akan mendatang. Tapi kita tak payah tengok banyak. Seperti contoh, saya baru sahaja pulang daripada Bayan Lepas dan juga Kulim High Tech Park, dan saya lihat bagaimana
sektor elektronik dan elektrik makin memberangsangkan. Pelbagai syarikat-syarikat besar masih lagi ingin melabur dan sedang giat mencari pekerja untuk membesarkan perniagaan mereka di sini. Saya juga baru pulang daripada Semporna, Tawau, Sandakan dan juga Kundasang di Sabah. Dan saya lihat pelbagai sektor-sektor menarik di sana. Walaupun cottage industry, tapi cottage industries dekat sana melibatkan pelbagai pihak, terutamanya dari segi usahawan single mothers ataupun ibu tunggal, di mana pekerja-pekerja usahawan-usahawan kecil, ibu-ibu tunggal ni adalah anak-anak mereka sendiri, dan bagaimana kita boleh memperkasakan perniagaan mereka, dan bagaimana kita boleh tengok next step, contohnya untuk memberikan penelitian yang lebih khusus terhadap culture dan juga history dalam industri pelancongan dan hospitality di Sabah. Maka kita perlu lihat bagaimana kita boleh membawa pelancong-pelancong dari luar masuk ke Sabah, bukan saja untuk menunjuk oh ini dia lokasi A, ini dia lokasi B, tetapi mungkin kita ceritakan socio-economic impact Malaya Basin, contohnya apa dia basin dekat Sabah ini, ataupun di Pulau Gaya, mengapa dia begitu, apa history dia, ataupun kepincangan yang sedang berlaku di antara Sabah dan juga Sulu Sultanate Claimants sebagai contoh. Itu sedang berlaku di Sabah. Dan juga saya baru pulang sahaja daripada Kuching, dan saya akan pergi sekali lagi pada minggu depan untuk melihat bagaimana kita boleh memperkasakan bakat-bakat di sana dari segi peralihan tenaga, terutamanya dalam peningkatan skill dalam energy renewals, electric vehicles, carbon capture and utility storage, future farming sebagai contoh dan sebagainya. Kalau kita tengok daripada konsep tu, pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan di pelbagai daerah-daerah dan juga wilayah di negara kita, dan permintaan itu sangat tinggi. Dan untuk kita memahami bahawa walaupun ada global economic downturn dan walaupun political tensions may rise because of change of guards di pelbagai negara, ini tidak bermakna kita perlu duduk di tepi dan bagaimana tu Dato', menangguk di air yang keruh, waiting for nothing, right? Okay. So kita kena aktif. Now's the time to upskill and reskill in order for us to be ready bila cycle to upturn. We are ready, not just with the skills and the experience, tetapi we are ready to view the world in different light. Okay, itu dari segi psikologi kita, bagaimana kita nak ready. Kedua adalah tentang apakah pemboleh daya kita ataupun catalyst untuk memastikan bahawa kita dapat berjaya dan berdaya saing di peringkat global. Jawapan dia hanya satu, iaitu teknologi. Dan dari segi itu, kita perlu lihat bagaimana kita boleh mendigitalisasikan negara kita dan juga mendigitalisasikan syarikat-syarikat dan korporat di Malaysia ini. Inilah waktunya untuk kita menyahut cabaran Kementerian Ekonomi dan juga cabaran Yang Berhormat Rafizi Ramli untuk mencipta aplikasi API seperti contoh, dan connect with padu, dan cuba menjayakan dan mencipta pelbagai use case di mana kita boleh menggunakan padu sebagai benchmark untuk menghubungkan data-data raya kita yang sedia ada. All the data sets are there. Kedua, kita harus menyahut cabaran Kementerian Ekonomi dalam menjayakan KL20, agenda KL20 dan juga My Digital ID, dan juga selain yang seiring dengan sewaktu dengannya. Tetapi dari segi itu, walaupun kita tahu inilah dia perkara-perkara yang kita harus buat, apabila kita hendak menyediakan bakat-bakat ataupun ingin mendapatkan bakat-bakat untuk melaksanakan agenda transformasi digital ini, terdapat kelompokan yang sangat ketara. Very, very bad. Tak boleh nak cari head of IT, head of data management, head of data modeler, systems analyst, data analytics, cyber security expert. Kesemuanya tak ada. Ataupun kalau ada, tidak memadai dari segi skillnya. Dan kalau ada pun skillnya, mungkin tidak memadai dari segi experience. Kita perlu menambah lagi experience dia. Kalau kita dapat kelompokan, kalau kita lihat inilah dia the biggest shortfall in terms of skills, bagaimana kita ingin menyahut cabaran daya saing dan global? Okey. Adakah wujud satu permintaan di antara anak-anak muda kita untuk menambah skill mereka dalam bidang ini?
Ternyata jawapan dia, ya, mereka ingin menambahkan skill mereka. Tapi apabila mereka ingin mengutarakan isu-isu ini kepada penjaga mereka ataupun ibu bapa mereka, apresiasi terhadap isu ini mungkin tidak dapat dikongsikan bersama dengan orang tua mereka, kerana orang tua mereka tidak mungkin lihat ini sebagai kerjaya yang efektif dan juga sustainable. Kalau you gamer contohnya, that is a sustainable career, especially if you are a good gamer. If you are an animator, that is a sustainable career sebenarnya if you're really good at it. Dan sewaktu dengannya. Tetapi cara dan corak kita untuk mencayakan diri kita dalam sektor-sektor ini, kita harus lihat bahawa a 9 to 5 job may not necessarily be it. Even work from home ataupun work from anywhere may not be it. Gig economy is a big debate. Adakah gig itu, kalau kita tak suka kita menjadi driver kepada ride hailing, adakah itu bermaksud gig economy bad? Tak juga. Sebab if you are a freelancer, especially in the creative economy, that's great. In fact, that is so sustainable. Your overheads are low, you can keep a day job, and you can get jobs coming in every now and then, freelancing jobs. That is the way we need to approach the economies of the future. Jadi adakah kita bersedia untuk hadapi ini? Kita bersedia. Cuma apabila anak-anak muda kita ingin menyahut cabaran-cabaran ini, tugasan kita sebagai orang yang lebih veteran adalah untuk step aside, do not get involved and ask, how can I help you? Instead of, when it was my time, it wasn't like this. Pada dulu ada, engkau tak tahu dulu masa aku muda macam mana. All this tak boleh pakai dah, this type of statement. Okey, Ibrahim, kita akan ambil satu panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, Ridwan. Ya. Aku Tuan Sekari dan Palestina. Ya. Ini saya peminat Tuan Sekari ini. Saya macam Tuan Ibrahim juga. Okey, soalan saya. Okey. Kita tengok kan, apa kita tengok dalam dalam Kelang kan, contohnya Kelang Industri, dia tulis kota Bumiputera 30% mesti ada pekerja tu di Kelang. Tapi adakah Bumiputera tu tercapai cita-cita dia? 30% tau. Okey. Saya bisa tanya pejabat tanah, adakah tercapai cita-cita tu 30%? Dia orang kata tu takkan kita nak pergi kira. Ni kita minta Cik Ibrahim sebagai CEO eksekutif ni boleh jawab. Kemudian dalam pemilikan harta tanah, saya tengok kalau rumah 500,000 ke atas hingga 500,000 ke atas kota bumi kan, kalau kota bumi tak boleh beli, dia mesti jual kepada 6 bumi yang pemaju-pemaju tu. Jadi minta ahli panel ulah dalam ni Kemudian kita tengok ini mengenai equity syarikat swasta dalam DEB adakah kita tercapai ni Bumiputera yang tercapai? Tadi Cik Ibrahim ada sebut yang soalan yang keempat mengenai pada dasar. Tadi Cik Ibrahim kita nak buat dasar. Jadi sebagai pembuat dasar, saya tengok kita punya pembuat dasar tengah apabila dia jadi pembuat dasar kemudian ditukar kepada 6 bumi. Macam mana tu? Kita dah capai lah contohnya 30%. Tetapi diganti oleh 6 bumi. Ini sensitif soalan ni, tapi minta Cik Ibrahim Bulah dalam ini dalam soalan umum Okey. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik jugalah persoalan yang anda bangkitkan. Terpaksalah saya serahkan kepada Encik Ibrahim untuk memberi respon kepada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ini adalah satu contoh yang terbaik di mana kita lihat zero sum game as the objective. Kalau 30% tercapai ataupun tak tercapai, maknanya yang lain tu 70% tu non bumi. Ataupun dari segi pemilikan hartanah dan juga pemilikan ekuiti syarikat, kalau bumi mesti 30%, therefore 70% tercapai. Isu dia adalah penanda aras dan cara kita ukur itu pun mungkin boleh difabrication kan ataupun ditipu. Seperti contoh, kalau kita letak nominees sebagai dua owner Bumiputera, tak kisahlah dari segi pemilikan syarikat ataupun pemilikan tanah dan sebagainya, the actual beneficiary of the use of the asset may not necessarily be Bumiputera's. So just because, kalau kata contohnya tuan daripada Tuan Arifin tadi dia bilang kalau 30% tercapai, adakah tercapai atau tidak? Persoalan saya adalah kalau tercapai pun, adakah ia benar-benar tercapai dari segi hakiki? If it's just on paper saja tercapai, but in actual fact the people that use it is non-bumi, then no point juga. Tapi this is the paradigma anjakan yang harus kita lalui.
It's not about Bumi Putra and non-Bumi Putra. It's not about pemilikan hartanah versus non-hartanah. It is not about 30% pekerja di dalam kilang-kilang di Penang sama ada tercapai atau tidak. It's not. Sebab to be honest, kita nak ke kerja kilang sampai selamanya? Sebenarnya lah kan. Kalau itulah kita punya kehendak dan kemampuan dan itulah dia kita punya keterbatasan, baik, silakan. Kerjalah kilang. Tapi itu bukan kehendak kita. Pada akhirnya kita hendak mencipta nilai untuk menjadikan kita sebagai seorang insan yang lebih berguna dan lebih efektif untuk menjayakan sosioekonomi negara kita. Dan jika ia memerlukan peningkatan dari segi daya saing kita melalui upskilling, reskilling, penambahbaikan dari segi dasar-dasar untuk memberikan modal dan juga capital dan sebagainya untuk menjadikan kita lebih baik daripada itu, maka mengapa kita tidak mengambil langkah yang lebih baik daripada itu? Dan saya faham bukan ramai yang menghadapi ataupun harus mengharungi kekangan-kekangan sosioekonomi masing-masing. Dan seperti mana kita pun tahu, your story is not my story. Tapi if it's always kalau it's not me, then it's that person. Kalau if I don't get 30%, that means that other person 30%. Then this is a never-ending conversation. Betul. Kalau kita nak mengakhiri this topic, kita harus lihat bahawa bagaimana kita boleh menambah baikkan nilai kita di peringkat bukan sahaja negara kita, malah peringkat serantau atau global. Contohnya, kalau kita nak jadi pekerja kilang di Penang, terutamanya di dalam kilang-kilang besar seperti ENE dan sebagainya, ramai yang ada pekerjaan di sana, terutamanya anak-anak Bumi Putra di sana. Dan kalau kita lihat seperti mana kita tawarkan di Yayasan Peneraju, GDTV, German Dual Vocational Training, dan juga di dalam tu kita berikan latihan Nurture and Development Program ataupun program-program pemupukan dan pembangunan, terutamanya dalam penambahbaikan bahasa Inggeris, dan ini dan kita berikan pengiktirafan sijil ataupun pensijilan daripada British Council. Maka kita dapat lihat seorang tenaga bakat Bumi Putra di Pulau Pinang yang bekerja di dalam syarikat Jerman tetapi mempunyai latihan daripada PSDC ataupun Penang Skills, dan beliau ini mendapat dual licensing, iaitu daripada German Dual Vocational Training, tambah lagi dengan kelulusan daripada British Council dalam mendapatkan persijilan bahasa Inggeris. This is a real value creator. Then this, do we really need to argue 30% ke tak 30% ke tak? We don't, because we have created one single individual yang betul-betul mahir dan mampu untuk memberikan nilai yang terbaik untuk komuniti dia. Okey, Ibrahim. Saya juga ada soalan berkaitan dengan apa yang Encik Ibrahim bangkitkan. Tapi tak apalah, kita rehat buat kali terakhir dan kembali selepas kita rehat nanti ada lagi persoalan insyaAllah yang sempat saya kongsikan bersama dengan Encik Ibrahim Sani, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan Encik Ibrahim Sani, tetamu kita di program ruang bicara hari ini. Saya tertarik hati sebenarnya bila pengumuman berkaitan dengan KEB 24 ini diumumkan tadi pun. Encik Ibrahim sebut bahawa kita akan panggil pakar-pakar ekonomi ataupun tokoh-tokoh ekonomi yang berjaya daripada non-Bumi Putra untuk sama-sama participate, memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Tapi persoalan yang cukup menarik di sini ialah bila kita bercakap tentang isu ini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengatakan bahawa dulu pun pernah disebut bahawa kita harus bergabung di antara syarikat-syarikat bumi dengan syarikat-syarikat bukan bumi supaya kita dapat mewujudkan satu entiti yang lebih kukuh sebenarnya dan berjaya dalam proses membina ekonomi Bumi Putra. Tetapi akhirnya ia menjadi nasib Alibaba. Ali bawa diri sendiri, akhirnya jatuh miskin, Baba terus berkaya raya. Jadi bagaimana isu ini perlu diperbaiki sebenarnya? Itu soalan yang sangat menarik, dan dari segi itu Kementerian Ekonomi akan membawa usul anti Alibaba
Act. Dan jika tiada aral melintang, kita dapat perlihatkan bacaan pertama dapat dilakukan dalam tahun ini. Dan ini adalah untuk mengenal pasti apakah isu yang sedang berlaku dan bagaimana kita hendak menghentikan kejadian ini untuk continue berlaku. Dan buat masa ni, di mana Datuk tadi sebutkan Ali terus ke sana dan Baba terus ke sana, tiada lagi akta ataupun gubalan undang-undang yang membolehkan kita untuk menghentikan kejadian ini daripada berlaku. That's why kita kena ada rang undang-undang ini. Dan selain daripada itu, kita harus lihat, kalau kita hendak menjayakan negara kita, memang benar kita perlu jayakan semua orang, bukan sahaja dari segi masyarakat Bumiputera, malah ke semua rakyat Malaysia secara amnya. Namun seperti mana kita tahu, jika kita ingin melonjakkan negara kita dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain, perlu ada transformation team dan transformation act untuk menjayakan kelakuan ini di dalam tempoh yang kita tetapkan. Baik, dari segi itu kita dapat lihat, kalau dari peringkat syarikat ataupun dari sektor swasta, ada transformation team, ada transformation office, ada pilot team contohnya, ataupun pilot programs, pilot products, all this. Kita ni dah biasa dengan perkara-perkara ni. Mengapa kita tidak boleh panjangkan kepada dasar-dasar negara dan institusi nasional? Kerana secara filosofinya ia tetap sama. Kita ingin jayakan a certain specific area untuk menaik tarafkan perkara itu daripada peringkat A kepada peringkat B yang lebih tinggi. Di negara kita, kita namakan ini sebagai dasar ekonomi Bumiputera. Dan dari segi itu, kita dapat lihat it is not a zero sum game. Kita perhebatkan komuniti masyarakat Bumiputera ini, dan sekaligus kita dapat lihat bagaimana ia dapat mentransformasikan 70% komuniti Malaysia. Lagi 30% akan susul dan akan ikut terhadap lonjakan ekonomi ini. That is the thinking lah, ataupun the philosophy behind it. Namun kepincangan yang kita perlu hadapi ataupun skepticism yang kita perlu tangani adalah tentang isu, adakah ini sekadar retorik dan juga sekadar laungan politik, ataupun adakah KEB pada kali ini akan berlandaskan dasar-dasar yang mampan dan berlunaskan realiti dan realism. Ini adalah satu topik yang sangat hangat untuk kesemua para hadirin yang akan menghadiri KEB 24, kerana skepticism itu sangat tinggi. Dan jika kita tidak atasi skepticism ini dan kita lihat ini sebagai perhimpunan untuk melaungkan retorik, maka kita tidak berganjak ke mana-mana. In fact, I would argue kita regress. Baik tak ada, baik tak payah ada. Better we go on as a regular Saturday. Jadi dari segi itu, kerisauan saya ini dikongsi bersama dengan teman-teman lain, bukan sahaja di dalam teman-teman dalam Kementerian Ekonomi, bahkan juga di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, dan juga teman-teman di institusi-institusi lain. Mereka kesemuanya, termasuk saya sendiri, memasuki KEB ini mata terbuka, hati terbuka untuk menerima kenyataan bahawa we are not in the best of shape. We need a plan. We have discussed at length melalui 10 sesi-sesi libat urus ini, dan kami sedia menerima apa jua cadangan sekiranya ia munasabah dan juga realistik. Bila kita ada this open mind konsep dan sedia untuk berlapang dada menerima apa sahaja informasi dan maklumat yang kita secara terbuka akan menerima, dan bukan defensif dan bukan kena explain Bumiputera, non-Bumiputera, agenda this, agenda that, apa ni. Kita accept this is the reality that we are facing, and we have to also accept this is the system that we are operating in.
maka saya sangat optimistik bahawa kita akan dapat yang terbaik daripada KEB 24 ini. Kerana ini adalah mindset yang kita perlu masuki. If we are not ready for change, trust me, nothing I do will change you. Nothing. Ya, bila Tuan Ibrahim sebut tentang realiti yang terpaksa kita hadapi lah. Realiti yang perlu diberi perhatian juga ialah tentang apakah pihak kerajaan sendiri, kementerian-kementerian di dalam kerajaan sendiri bersedia sebenarnya untuk memenuhi apa saja yang dibangkitkan dalam KEB kali ini. Kerana tanpa ialah kalau Kementerian Ekonomi sendiri pun tidak memberi sokongan dan kementerian-kementerian lain juga tidak memberi sokongan, apa yang ingin kita capai itu sebenarnya hanya menjadi impian di siang hari saja dan akhirnya kita akan merasa kecewa. Soalan yang sangat bagus, Datuk Syakawi. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lihat bagaimana tenaga kerja pihak awam telah beroperasi sejak kerajaan perpaduan terbentuk. Dari segi situ kita dapat tengok ini adalah penanda aras yang terbaik dari segi tahap ketersediaan kerajaan untuk menghadapi cabaran yang akan diharungi. Pertama adalah apabila kita lihat kerajaan-kerajaan, kementerian-kementerian, terutamanya Kementerian Ekonomi, tidak lagi menggunakan pakar-pakar perunding untuk menyiapkan dan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan peringkat nasional. Dan kita serahkan ke semua tanggungjawab ini kepada pihak pekerja sektor awam. Ini adalah satu reaksi yang sangat memberangsangkan. Seperti contoh, apabila kita lihat kajian separa penggal disiapkan dalam tempoh yang sangat pendek, singkat, dan kajian separa penggal itu sangat komprehensif dan ia dapat membentuk satu teras yang sangat penting yang kita pegang sekarang, iaitu ekonomi madani. Itu adalah satu good start. Kedua, apabila kita lihat bagaimana padu disiapkan pada waktu yang singkat dan juga bagaimana ia disediakan oleh sepenuhnya 100% pihak pekerja awam, ini again another isu yang memberangsangkan. Itu di lokaliti Kementerian Ekonomi. Apabila kita lihat kementerian-kementerian lain juga membuat perkara yang sama, kita ketahui bahawa kehendak mood warga sektor awam yang kita pun dah hitung lebih daripada 1.6 juta ni, mereka mahukan perubahan untuk menjayakan Malaysia untuk menjadi lebih baik. Ini adalah tanda aras yang sangat memberangsangkan, sangat optimistik, sangat encouraging untuk kita hadapi. That's why ia juga memberi kata-kata semangat terhadap agensi-agensi kerajaan seperti di Yayasan Peneraju dan sebagainya untuk teruskan usaha kita, melaksanakan mandat kita untuk memastikan bahawa objektif kita tercapai. Jadi pergerakan agensi-agensi di bawah kementerian-kementerian dalam kerajaan lebih tersusun dan teratur dan lebih bermatlamat. Dan disebabkan itu, kita dapat lihat bahawa kumpulan-kumpulan sasaran kita tidak lagi ada pertindihan ataupun overlapping. Kita semakin jelas terhadap mengapa kita dicipta dan ditubuhkan, maka pergerakan kita lebih deliberate dan akhirnya kita mendapatkan sokongan daripada pihak-pihak third party dan juga partners kita di luaran ataupun di pasaran untuk menjayakan objektif kita. So, as you can see, the trickle down effect. Government service and government servants are doing the job. Agencies are now clear on what they need to do. Support is given from our third parties. Akhir sekali, adakah ini memberikan satu persepsi yang memadai kepada orang ramai bahawa Malaysia ini sedang melangkah ke arah yang lebih baik? Itu saya harus serahkan kembali kepada masyarakat umum untuk tentukan. Okey, sebenarnya tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi, Ibrahim. 1 minit masa saja. mencemburui kita sebenarnya. Okeylah, dalam masa 1 minit ini
seruan Tuan Ibrahim sendiri lah kepada peserta-peserta yang akan menyertai Kongres Ekonomi Bumi Putra yang ke-24 ini. Kita tahu banyak persoalan-persoalan panas yang akan dibangkitkan, tetapi kita tak mahu melihat hanya panas di dalam Dewan Perbincangan saja, tetapi bila keluar ianya kembali sejuk seperti salji ataupun seperti studio ni. Seperti studio ini. Jadi seruan dan juga harapan anda lah. Pertama adalah tentang okeylah, kalau ringkasnya adalah kita perlu bergerak dengan hati yang lebih terbuka, kurangkan cynicism, dan kalau kita tidak suka tentang apa yang sedang berlaku, kita kena ubah sendiri. Kita tidak boleh lagi menyatakan bahawa kita perlukan saluran bantuan ataupun memerlukan pertolongan yang lebih baik ataupun lebih banyak. Kalau kita tidak menolong diri kita, tidak ada sesiapa pun yang boleh menolong kita. Betul. Sedangkan Nabi pun pernah cakap, kalau kita bring the unta to your tree, you have to tie it still. You kena ikat your unta walaupun you trust in God. So you have to put that application yourself. Walaupun sesenang mengikat tali unta di pokok. It is really that simple. You don't like it, you do it. You can't do it, help other people do it. You can't help it, stay out of the way and support. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ibrahim Sani, Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Peneraju, kerana sudi bersama dengan kita. Cuma satu aja permintaan saya lah Encik Ibrahim, kalau sudi mungkin selepas selesainya KEB 24 nanti, saya harap kita dapat duduk bersama lagi di program Ruang Bicara ini. Saya I'm humbled to be reinvited, Dato'. Thank you very much. Cuba mengkaji semula, melihat semula apakah KEB 24 ini benar-benar mencapai matlamat yang diinginkan dan akhirnya akan memberi faedah dan juga manfaat kepada semua Bumi Putra, khususnya bila kita bercakap untuk meningkatkan tahap ekonomi Bumi Putra secara keseluruhannya. Apapun, kita mendoakan semoga KEB 24 ini akan berlangsung dengan begitu selesa sekali, begitu berjaya sekali, dan kita juga mendoakan semoga ianya akan memberi manfaat yang diharap-harapkan. Baiklah, terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.